قال الله تعالى في القرآن العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hussein, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berbahagia Encik Zainal bin Said, Ketua Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Yang berbahagia Encik Muhammad Rafiz bin Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Kutipan Zakat Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Yang berbahagia tuan-tuan penceramah kita pada malam ini. Yang berbahagia Barisan Pengurusan Masjid Seri Sindayan, Barisan Pimpinan Masyarakat, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah pada malam ini tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Akan bermula sekejap lagi diskusi ilmiah oleh 3 orang penceramah yang tidak asing lagi. Izinkan saya memperkenalkan ceramah kita pada malam ini. Yang pertamanya Prof. Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim. Seterusnya Ustaz Haji Asrin bin Baharim. Dan seterusnya Dr. Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis kepada tuan penceramah kita. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hussein, Pengerusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Yang berbahagia Encik Zainal bin Said, Ketua Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Yusof, Ketua Bahagian Kutipan Zakat Jabatan Zakat Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan. Tuan-tuan imam, para bilal, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah pasti akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita ada satu forum. Forum yang mana kita nak meraihkan pertama sekali masjid yang cukup indah. Nilainya 100 juta dikhabarkan. Alhamdulillah bila masuk tu macam Masjid Nabawi, tuan-tuan. Tenang tuan-tuan, untung orang Negeri Sembilan, saya orang Selangor tak dapat. Tapi rezeki yang cukup besar apabila nikmat ini ada pada orang Islam kita yang kaya. Dia boleh buat masjid. Itu sebabnya orang Islam nak kita kaya. Islam suruh kita kaya. Dengan kekayaan itu kita boleh buat apa? Kita boleh berzakat. Kita boleh berwakaf. Kita boleh berhadiah. Kita boleh bagi makan kepada orang, tuan-tuan dan puan. Sebab Nabi pun sebut, at'imut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Kamu bagi makan pada orang, Allah mudahkan urusan kamu untuk masuk dalam syurga dengan tenang. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah. Orang perempuan belakang okey kah? Tak dengar langsung. Oh, yang belakang tu orang mana? Oh, atas. Alhamdulillah. Nampak lambai tu sihat tu. Alhamdulillah. Oh, yang perempuan ada juga kat belakang tu. Sebab terlalu ramai. Besar masjid ni. Subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersama dengan saya pada malam ini 2 orang tokoh yang sangat dihormati dan disegani. Anak muda segan, orang tua pun segan. Cuma orang tua takut sikit yang sebelah sana tu. Kami dah minta dia jangan jerkah kuat sangat, takut ada yang almarhum malam ni. Kita nak berforum.
Baiklah, bersama dengan saya pada malam ini kekanda saya Ustaz Haslin Bollywood. Siapa tak kenal beliau? Beliau baru saja sampai daripada Kota Baru, Ustaz ya. Kota Baru, alhamdulillah, sampai lebih kurang pukul 2-3 petang tadi. Ada program pula. Ni antara bakal jutawan Melayu Islam kita, tuan-tuan. Dia sedang buat apa nama minyak. Saya naik kereta dengan dia penuh minyak kat belakang. Alah, bukan minyak oat, minyak masak. Oi, lain macam sekarang ni. Tu tengok cara duduk pun dah macam toke minyak sekarang ni. Alhamdulillah. Kami memang macam ni. Forum dia tak boleh nak stres-stres, tuan-tuan. Sebab saya pun baru sampai dari Johor. Flight saya tadi sampai pukul 5.45. Sampai rumah tadi pukul 6.10. Tukar baju cepat-cepat, naik kereta dengan beliau sebab dah tak larat sangat. Alhamdulillah dapat juga sampai. Dan Ustaz Abdullah, jangan jekah, tolong nanti hilang poin aku, tahu tak? Ustaz Abdullah Khairi juga baru sampai pukul 6 tadi daripada Pulau Pinang, Ustaz. Alhamdulillah, ingatkan datang seorang. Kami duk berbincang, duk mengumpat dalam kereta. Ustaz Allah datang seorang. Dia kata apa? Ish, buang terbiak tu. Sebab dia selalu mesti ada kawan dia. Siapa dia? Isteri dia. Manusia paling takut atas muka bumi ni pada isteri dia. Ingatkan betul datang seorang. Tengok bini ada cokoh kat dalam, tuan-tuan. Tak jadi. Makna tak ada, masa depan kamu gelap. Baiklah tuan-tuan dan puan, saya nak malam ni kita bukan saja nak bersembang-sembang biasa, tetapi banyak benda yang kita nak kongsi. Sebab dalam Al-Quran kalau tuan-tuan baca, banyak menceritakan tentang harta. Antaranya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tengok, ayat tentang apa? Tentang menginfak dengan harta kita yang kita paling sayang. Maknanya kena kaya. Nak infak ni kena kaya. Nak bagi apa-apa kena kaya. Nak belanja orang makan kena ada duit. Maksudnya kena ada duit, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah saya nak minta panel pertama kita Ustaz Haslin Bollywood. Soalannya tak payah, Ustaz. Sekarang ni kalau kita tengok dalam Quran ada ayat yang Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang mana Allah kata akhirat ni kamu kena kejar. Semayang malam jangan lupa. Tahajud jangan lupa. Zikir jangan lupa. Semua hubungan dengan Allah jangan lupa. Tapi Allah kata apa ayat tu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pula kamu lupa akan dunia. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit dengan tajuk kita malam ini, kaya dunia, kaya akhirat. Yang mana ia ada kaitan dengan kekayaan dunia untuk sampai ke akhirat. Silakan Ustaz yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala adwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makasih Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Riza Arif bin Muhammad Qasim, rakan gandingan kami, kekanda kami Ustaz Abdullah Khairi, khususnya pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, semualah ketua-ketua jabatan, pihak pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu jalan atau pedoman supaya kita ini menjadikan jalan-jalan tersebut supaya kita tidak tersesat jalan. Sama ada jalan cari makan, sama ada jalan nak menuju kematian. Semua yang telah diajar dan tetap tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam Al-Quran dan diterjemah dan ditafsirkan atau ditabayunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebagai mufassil dan mubayyin, untuk menjadi terang jelas lagi apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuma manusia itu saja jenis degil. Orang Kedah kata ketegang. Allah sebut dalam Quran dalam suratul Kahfi. Kalau salah tolong tegurkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sadaqallahul azim. Allah kata, Allah berfirman, kami telah jelas dan terang dengan sejelas-jelasnya perumpamaan min kulli mathal. Apa contoh yang kami tak bagi dalam Quran? Dalam Quran untuk siapa? Linnas, untuk manusia. Wa kana al-insan, tapi jenis manusia ni kata Allah. Allah sebut jelas. Wa kana al-insan, dan adalah manusia ni sejenis makhluk aksara syai'in jadala. Jenis apa benda aku bincang dalam Quran, jenis nak melawan tak habis-habis. Jadalah, suka bertengkar, suka bergaduh. Dah jelas dah, ini A, ini B, ini C. Tapi dikong-kali-kongkan antara A, B dan C. Menyebabkan dalam bahasa mudahnya, Allah kata dalam Quran dalam surah Al-Isra, bunyi sama juga. Cuma bezanya, وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Melainkan dia orang ni, kami cerita dalam Quran, apa yang berlaku ialah mereka makin hari makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara contoh. Sebab itu bila Datuk sebut ayat tadi dalam suratul Qasas ayat yang ke-77, ayat ni mudah semua kena ingat. Dan saya yakin founder ataupun orang yang bina masjid ini, saya ingat dan saya yakinlah dari sudut cara dia buat, ialah orang yang ada jadikan Al-Quran sebagai motivator diri dia sendiri. Tuan-tuan ingat senang ke keluar sejuta duit? Tanya diri sendiri. Ingat senang nak berkeluar 10,000 ringgit? Wallahi benda yang susah. Melainkan orang yang nampak ketersiratan arahan dan pedoman daripada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh tengok. Saya teringat dalam baru ni orang hantar IR Engineer Dr. Salah Atiyah Al-Masri. Lepas dia jadi graduate di universiti, dia cari geng-geng lebih kurang 9 orang untuk buka ladang, jadi nak buat macam program bertani atau pertanian dan sebagainya. Bila 9 orang tadi ni, kata kawan, wahai Salah, kalau kita cukupkan 10 orang, alangkah lagi baik rupanya. Ni cakap ni macam sinchan sikit bunyi. Betul kata awak. Kalau boleh ada 10 orang lagi bagus tuan. Baiklah macam itu. Kalau macam itu awak serahkan pada saya akan carikan besok lagi seorang lagi cukupkan 10. Kami serah pada awak saja. Tomorrow morning, besok pagi bawa mai. Aku dah jumpa dah partner kita yang ke-10. Siapa dia? Allah. Bila meninggal 2016 baru ni. Siapa partner kamu yang ke-10? Allah. Lepas kita untung profit margin 10%, kita dahulukan untuk Allah. Ini adalah ayat disebut. Maksudnya nak delete dengan ayat yang disebut oleh Datuk tadi, suratul Qasas ayat 77. Tahun pertama dia untung memang bagi dekat Allah. Maksud dia apa dia? Dia telah menyumbangkan duit 10% bahagian Allah itu kepada masyarakat. Seterusnya tahun seterusnya dinaikkan lagi 25% Allah, 75% dibahagikan dengan 9 share partner dia. Kemudian tahun seterusnya bagi 50% kepada Allah. Dan 50% dibahagikan daripada kepada 9 orang tadi ni. Dan akhirnya sebelum dia meninggal, dia kata, keuntungan aku, seraha aku 100% adalah milik Allah. Engkau orang nak buat, tak nak buat, terpulang pada kamu. Aku tak nak makan lagi dah. Kerana apa? Apa yang Tuhan bagi dekat aku ini ialah sudah pun mencukupi dalam hidupku mewah.
Dan dia antara orang yang buat stesen kereta api di negara Mesir. Dengan cerita tadi ni, 50% itu adalah bagi share partner mereka yang dia tak nampak, orang tak nampak, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan dia bila dia meninggal? Saya rasa seluruh rakyat Mesir tahu dia ni hartawan yang jutawan, bukan setakat dunia dia jutawan. Rakyat kata confirm dia juga jutawan pada hari akhirat. Kenapa dia? Dia membuktikan dalam bahasa mudahnya Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allahu Akbar. Apa maksud dia tuan-tuan? Siapa ada smartphone saya izinkan buka. Betul kan? Ayat 77 surah Al-Qasas. Allah berfirman, hendaklah tuntut kamu akhirat dengan kekayaan. Cari akhirat dengan ma'atakallahu daral akhirah. Ini orang kata duit bukan boleh bawa mati. Ni manusia-manusia kepala otak jenis-jenis ni susah nak hidup. Dia kata duit banyak-banyak buat apa? Bukan buat mati pun. Kepala otak hang. Boleh kasar dia. Tengok tuan-tuan, kalau dibuat berani orang tu buat masjid besar ini, tuan-tuan berani kata duit dia boleh pergi akhirat. Siapa berani cakap? Tak ada siapa berani. Ayat ni bukti. Tapi ingat, jangan lupa bahagian kamu. Ambil bahagian kamu. Bawa anak-anak berjalan makan angin tak salah. Nak pergi mana, Hollywood ke, Playwood, Bollywood ke, Tiger Wood ke, pergilah. Itu hak kamu nak makan angin anak-anak. Kamu nak buat rumah besar, itu hak kamu. Tapi ingat, jangan lupa gunakan apa yang kamu ada untuk dapatkan akhirat. For what? Because of to be millionaire. Selepas kita bertemu dengan Allah atau selepas kita mati dinyamik nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sebuah hadis ada sebut, hadis Muslim, seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam Datuk. Hakim bin Hizam ni bila jumpa orang dia suka minta. Jumpa Nabi minta, maka Nabi pegang dan Nabi kata, ya Hakim, inna hadzal mala qadirun hulwun. Hakim, sesungguhnya harta ini benda yang sedap dipandang, lazat bila dirasa. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi. Sesiapa yang ada harta, makin banyak harta, makin rendah jiwanya kepada Allah, bermakna hartanya diberkati ilahi. Ini berkat ni. Hasil berkat Datuk ni, malam ni. Nabi sama lagi. Wa man akhadhahu bi isyrafi nafsin lam yubarik lahu fihi. Sesiapa yang banyak harta, makin kaya, makin banyak, makin sombong dengan manusia, bermakna rezekinya, kata Nabi, hadis Muslim ni, lam yubarik lahu fihi, bermakna hartanya tak diberi berkat oleh Allah. Nabi tambah lagi, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'u. Jenis orang macam ni, makin kaya makin sombong, makin kaya makin kedekut, bermakna seolah-olah makanlah banyak mana sekalipun tapi tak ada rasa pernah kekenyangan. Nabi tambah apa dia? Ni ayat tadi ni
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik dengan orang macam Allah buat baik kamu. Apa kata Nabi? Fa innal yadal ulya khairun minal yadi sufla. Maka sesungguhnya tangan yang atas itu lebih baik, better than tangan yang rajin meminta-minta. Apa jadi Hakim bin Hizam? Sayyidina Umar kata, hatta tuwaffiya Hakim bin Hizamin, dia tak pernah ambil duit orang bagi Datuk. Dia tak pernah terima sedekah orang dah. Walau Umar kata mati dalam keadaan dia susah. Harta kami panggil dia satu harta ghanimah perang, hak dia ada, dia kata bagi dekat orang lain lah. Apa yang ada cukup saya makan. Akan tengok tuan-tuan, orang yang nampak benda ni bukan persoalan nak hebat pada mata dunia, tetapi nak nampak hebat pada mata akhirat. Yang itulah yang paling baik. Sebab tu Asyah, isteri kepada Firaun, hari-hari berdoa, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Sebab amal kebajikan Asyah yang Firaun pun tak nampak apa dia buat. Dia berdoa, ya Allah, aku tak ada benda lain melainkan tolong benakan dekat aku istana di sisimu, di dalam syurgamu, dan tolong selamatkan aku daripada kejahatan Firaun, laki dia, suami dia, dan kejahatan tentera-tentera Firaun. Apa? Allah akhirnya makbul permintaan Asyah ataupun isteri kepada Firaun laknatullah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, dalam hidup walaupun di istana besar, tetapi dia orang yang budiman, orang yang banyak menolong rakyat jelata di waktu itu. Akhirnya Allah pilih dia bina satu istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga insya-Allah satu benda ni Datuk ya. Sebab kita ni saya terasa sangatlah Datuk. Sebab Datuk mungkin ayah Datuk kerja pada kerajaan pangkat tinggi. Saya pergi Pakistan, 99% semua duit orang bagi. Semua duit orang bagi. Yang dua pun sudah meninggal dunia. Yang kedua meninggal pada 25 April baru-baru ni. Dan saya malam tadi 2 malam di Kota Baru. Malam di sini. Malam besok di Semanggul. Malam lusa di Taiping. Dan seterusnya begitu keadaan. Saya tak payah angkat tangan insya-Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampun tak payah buat angkat tangan. Saya mari ceramah malam ni pun. Jaminan pada dia insya-Allah. Jutawan akhirat. Jutawan barzakh. Sebab duit dia lah telah yang menumbuh darah daging ilmu saya ini selama 6 hingga 7 tahun di Pakistan. Persoalannya tuan-tuan, pusingan yang pertama, kita bila lagi? Takkan nak kata wait and see. Wallahu alam. Pusingan pertama, cukup sekadar ini. Pastikan jangan ke mana-mana. Bersama saya, USB. Wallahu alam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, jelas apabila Ustaz Haslin menjelaskan kepada kita bahawa harta itu penting tuan-tuan. Sebab ada setengah orang dia kata tak payahlah kita kaya. Tak payah kita kaya. Kaya ni untuk apa? Dunia dia kata. Tak. Dengan dunia, Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Walaupun tak sedap macam suara dia. Dia lain bang, tengok. Suara penuh dalam perut tu. Alhamdulillah, suara ni dia panggil suara perut. Dia panggil. Tapi tuan-tuan, sungguh, dunia penyebab kamu dapat akhirat. 28 hari bulan, saya, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Haslin, pada bulan Disember akan pergi menunaikan ibadah umrah bersama dengan jemaah. Tuan-tuan, bila sampai dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok cantiknya Masjid Nabawi, luasnya Masjid Nabawi. Berapa banyak wakaf-wakaf daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Uthman bin Affan, antaranya Bi'ruha di pintu 21, tuan-tuan dan puan, yang asalnya milik siapa? Abu Talhah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Tuan-tuan menangis kalau kita tengok apa nama telaga tu yang hari ni dah jadi apa marmar. Tuan-tuan, menangis keluar air mata kita, tuan-tuan. Kita tak mampu nak buat macam tu, tuan-tuan. Tapi itulah sahabat radhiyallahu anhum.
Dengan harta yang dia ada, bi'ruha ni paling banyak orang datang nak minum tuan-tuan. Tapi dia boleh nak wakafkan kerana Allah Azza wa Jalla. Hari ni jutaan manusia semayang dekat situ tuan-tuan. Sampai kepada pemiliknya, Allahu Rabbi. Tapi itulah apa yang Ustaz Haslin sebut tuan-tuan dan puan. Nikmat bila kita ada duit. Macam-macam kita boleh buat untuk dunia. Dan dunia inilah yang akan dibawa untuk akhirat. Tapi sayangnya tuan-tuan, ada orang duit dapat sikit je. Nikmat baru sikit Allah buka. Baru dapat projek tuan-tuan. Cuci tandas masjid ni ya. Sombong terus. Sombong terus. Awak tahu siapa saya? Kita tanya siapa awak? Pencuci tandas. Yang dapat projek dekat masjid ini. Allah sombong bang. Bang jangan sombong bang. Kita tengok orang-orang kaya yang hebat-hebat, tak sombong. Dekat Mekah yang cuci tu, Bin Laden punya family tuan-tuan, tak sombong. Syed Mukhtar Al-Bukhari, tak sombong. Nak jumpa dia pun payah. Tuan-tuan dan puan, Tan Sri Rashid Hussein, Allah, orang yang sangat baik. Datuk Harudin selalu sebut arwah ni. Kalau dalam kuliah dekat Darus Syifa, mesti sebut tuan-tuan dan puan. Orang baik. Tak sombong. Kita baru dapat projek sikit dah sombong. Sebab Allah bagi tahu dalam Quran. Walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ard. Manusia ni kalau aku bagi sikit nikmat, mulalah engkau sombong. Jadi Ustaz Abdullah Khairi, tadi Ustaz Haslin dah sebut betapa pentingnya harta. Untuk kaya, untuk itu dan macam-macam lagi. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi sikit. Kenapa kita ni orang Islam kena kaya? Daripada seorang cikgu, berhenti cikgu dan diberhentikan. Jadi pendakwah, kemudian buka bisnes. Buka sekolah tahfiz, tanggung budak-budak susah. Allahu Akbar tuan-tuan, Allah buka pintu rezeki dia tuan-tuan. Sebab saya dengan Ustaz Haslin daripada mula bersama-sama dengan beliau. Tuan-tuan, sekarang ni dekat sekolah dia apa yang tak ada? Kedai makan ada. Dobi ada. Apa lagi? Hotel belum ada. Belum. Baik, akan datang. Dia macam rumah tumpangan kan? Ada. Tapi buat masa ni jangan pergi macam hantu tuan-tuan kat belakang tu. Aku takut duduk belakang tu. Tapi tuan-tuan, dah hidup dah. Orang ramai datang. Ada cawangan pizza ke apa benda dekat Melaka. Allahu Akbar, orang berjaya tuan-tuan. Kenapa Ustaz nak kaya? Kenapa Ustaz nak jadi jutawan? Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang berbahagia Profesor Badia, Datuk Dr. Mia, Ustaz saya, sahabat saya, adinda saya, Ustaz Haslin Bahrim, yang berbahagia Datuk Penasihat Majlis Agama, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Hebat masjid ni. Bukan 100 juta, 200 juta saya dapat maklumat. Mihrab saja 7 juta. Mihrab. Hebat masjid ni. Sound pun sedap. Tapi saya tak nampak mana dia punya tu. Tong sound tu. Kat mana ya? Oi, Bang. Ha? Masjid moden bang, kau tak tanya, tak jumpa. Aircon pun saya dari tadi cari tak jumpa. Aku nak cari mana aircon ni. Tapi sejuk ya. Hebat masjid ni. Tapi tuan-tuan duk fikir juga. Maintenance ni siapa nak bayar? Kan? Buat okey, maintenance siapa nak bayar? Maintenance saja saya ingat mesti 100,000 sebulan. Untuk duit elektrik, aircon, sejuk tuan-tuan ni. Air tuan-tuan guna. Itulah yang ada program ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, perlunya jutawan yang boleh menyumbang. Saya pernah pergi tuan-tuan sebelum saya baca Al-Quran hadis. Ada satu masjid dekat Kajang. Pengurusi dia tuan-tuan, nampak simple lah. Nak balik tu dia panggil, Ustaz, nak balik kah? Ya. Ustaz sekejap, Ustaz pergi kat kereta tu. Saya pun pergilah. Rupanya pengurusi tu,
Dia pakai kereta yang ada remau di depan tu. Apa nama? Jaguar. Saya duduk dekat kereta dia. Dia kata, Ustaz, dalam bonet tu Ustaz ambil, ada hadiah untuk Ustaz. Saya pun tunggulah dia nak buka. Rupanya dia buka daripada jauh. Tutup. Bonet terbuka. Alhamdulillah, tuan-tuan. Pengurusi masjid pakai Jaguar. Pengurusi masjid saya KE 20. Allahu Akbar. Syuk, terbuka. Saya pun ambil lah. Ambil nak tutup, tak boleh tutup. Ustaz, bukan macam kereta Ustaz, dia kata. Memang kau ajak. Kereta saya tekan, belum tentu lagi lekat. Dia pun tekan. Tuk, syuk, dia sedut. Saya kata, Tuan Haji, rupanya dia datuk, saya panggil Tuan Haji. Tuan Haji, kereta ni berapa? Murah ya Ustaz. 1.1 juta. Kereta tu dunia. Betul tak? Tapi bila datang rumah Allah, dia jadi akhirat. Betul tak tuan-tuan? Ada orang tuan-tuan, motor je kapcai, tak pernah datang masjid. Kereta tu dunia, tapi datang rumah Allah, dia jadi akhirat. Rumah besar, tak ada masalah. Tapi datang, duk panggil anak-anak yatim, jamaah masjid, pergi makan rumah dia. Dia jadi akhirat rumah tu. Isteri tuan-tuan, cantik. Aku bawa main masjid, jadi akhirat. Anak kata bini aku tumbuk ikut. Bini mereka tak pernah bawa. Buat bertenang. Apa kaitan dengan bini kami pula ni? Bini aku bawa. Supaya dia dengar kuliah aku. Jadi aku kata, dia dengar sekali. Balik dia servis hampa balik, bini beletak kat dia. Jadi siapa yang takut bini? Janggut panjang lah. Saja lawak tuan-tuan. Janggut panjang ni tak boleh pakai. Bini pun tuan-tuan garang piang. Saja lawak-lawak tuan-tuan kan. Ustaz Abdullah Khairi, kalau tak lawak idea tak keluar tuan-tuan. Jadi jam. Sebab tu pentingnya tuan-tuan jadi orang kaya. Tapi ambillah dunia, tak ada masalah. Jadi jutawan ni, Ustaz Asli jutawan tuan. Jutawan ni, jutawan minyak. Minyak lesung. Tu pun jutawan tu, sama tu. Nampak dia buat macam orang utara kata lekeh lah. Ni kaya ni. Jam dia pakai tu ikut hari. Jam ikut hari. Aku jam pun tak ada. Dia jam dia ikut hari. Hari Isnin jam apa? Aku tahu semua, hanya kan tipu. Hari Selasa apa ni? Itu jam ikut hari. Yang ni spender pun tak pakai. Bukan jam ikut hari. Saja lawak-lawak kawan-kawan tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu pentingnya dunia. Tapi untuk akhirat Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Tuan-tuan tengok ayat ni. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu orang yang menafkahkan sebahagian mimma razaqnahum. Kalau sebut dalam Quran mimma sebahagian, rezeki yang dinafkahkan sirran, sama ala tak nampak ataupun nampak. Apa ayat tu kata? Yarjuna tijaratan lan tabura. Cuba tengok ayat ni. Mereka mengharapkan perniagaan yang takkan rugi. Tuan-tuan tengok, baca Quran, sembahyang, sedekah, infak, dapat perniagaan yang tak rugi di akhirat. Perniagaan apa ni? Di akhirat esok ada meniaga lagi kah? Ada tak di akhirat esok nak jual minyak lesung? Ya tuan-tuan, kita beli minyak lesung di dalam syurga. Tak ada dah. Tapi kenapa disebut tijarah? Kenapa disebut? Menunjukkan orang meniaga ni jutawan akhirat. Syarat dia apa dia? Quran kena baca. Bukan? Iqra'ul Quran. Nabi kata, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Quran tu bagi syafaat. Quran baca. Lagi apa tuan-tuan? Disebut lagi aqimus salah, diri sembahyang. Kena apa? As-salatu imaduddin. Man aqamaha aqamad-din wa man tarakaha dzamad-din. Sembahyang tu tiang agama. Sembahyang ni kenapa ni? Untuk apa ni? Tapi untuk akhirat. Jadi apa? Jadi businessman, jutawan akhirat. Kemudian apa? Infak.
Tuan-tuan, tengok ayat yang lain. Allah sebut dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tengok ayat ni. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjuk kamu satu perniagaan? Nampak tak disebut? Tijarah, sama dengan ayat tadi. Mau tak orang beriman, aku tunjuk satu perniagaan yang menjauh kamu daripada azab yang pedih. Tuan-tuan bayang, meniaga apa jauh daripada neraka ni? Meniaga apa? Menunjukkan dunia ni jadi jutawan. Akhirat, tuan-tuan, dia akan jadi apa, tuan-tuan? Menjauhkan daripada azab yang pedih. Pertama apa? Pertama, beriman kepada Allah. Kemudian Rasul. Yang kedua apa? Berjihad pada jalan Allah. Jihad apa? Disebut, tuan-tuan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azab tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Nampak? Jihad tu bukan dengan badan lagi, dengan jiwa lagi, tapi dengan harta. Menunjukkan kena jadi orang kaya. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak cerita. Tuan-tuan ingat tak tahun 1982, siapa yang masih hidup zaman tu? 1982 ada seorang jutawan. Orang tak kenal, nama Ahmad Dauji Dadaboy. Dia seorang India Muslim. Dia duduk, tuan-tuan, di Malaysia, jutawan. Dia, tuan-tuan, mewakafkan 1.2 ekar untuk membina bangunan bank Islam sekarang ni. Di jalan apa? Perak, jalan Perak ke? Apa? Tun Perak. Dia bangunan tu sekarang ni. Bangunan tu ni Ahmad Dauji ni lah yang wakaf. Dan dia mewakafkan, tuan-tuan, dalam hidup itu banyak saham-saham di London. Dia wakaf, orang tak kenal. Selepas 25 tahun, tuan-tuan, Bank Islam membina bangunan tu. Adik-beradik dia daripada South Africa, Afrika Selatan datang. Tanya tentang aset tu. Rupa-rupanya, tuan-tuan, aset yang dia tinggal untuk wakaf sahaja 151 juta. Dia mati, tuan-tuan, dalam keadaan yang cukup daif di satu flat dekat dengan Masjid India di Jalan Tengku Abdul Rahman tu. Tak ada apa, tapi dia jutawan akhirat. Waris-waris yang datang, tuan-tuan, pergi tengok, tuan-tuan, apa yang dia tinggal, pakat menangis. Kerana apa? Mereka jamin, tuan-tuan, dia ni meninggalkan harta untuk akhirat dia. Allah, sebab tu kita ni nak jadi jutawan. Tak ada masalah. Baru ni saya terbaca, ada seorang nama Sulaiman Ar-Rajhi. Sulaiman Ar-Rajhi, tuan-tuan tahu tak? Yang founder Bank Ar-Rajhi tu. Allahu Akbar. Aset dia 7.7 bilion. 7.7 bilion. Satu majlis, tuan-tuan, dibuat baru ni. Tengok dalam YouTube. Majlis dia masuk, ada nyanyian. Terus dia keluar. Orang tanya dia kenapa? Dia kata takut tak ada berkat. Aset dia 7.7 USD bilion. Tu founder bank tu, Al-Rajhi. Masya Allah, tuan-tuan. Kaya, tuan-tuan. Bukan saja kaya, dia juga telah menubuhkan yayasan SAR, S-A-A-R. SAR tu Sulaiman Ar-Rajhi, Arab Saudi punya. Dia, bila dia tengok, dia pergi negara-negara Islam, dia tengok cara sembelihan ayam, tak nampak macam ikut syarak. Dia balik, tuan-tuan, dia buka, tuan-tuan, proses ayam dengan belah ayam sekali 200 juta. Ni apa Sulaiman Ar-Rajhi, orang kaya. Kemudian dia tak puas hati lagi, dia tengok sayur-sayur orang Islam makan banyak racun. Dia buat satu perusahaan sayur. Bukan perusahaan tu dah, tanam sayur, tuan-tuan, hampir ratusan juta di Arab Saudi. Umurnya Allah panjang sampai 90 tahun masih hidup. Tapi cukup zuhud, tuan-tuan, biasa aja. Ni itu di luar negara. Ni, tuan-tuan, di Malaysia. Saya sebut nama bagus. Tan Sri Said Azman. Tuan-tuan kenal tak Tan Sri Said Azman? Bukan Said Azman yang Ambeng. Yang Westa. Yang ada helikopter tu. Sekarang ni, tuan-tuan, jangan susah hati lah. Kita akan ada kereta terbang. Nanti tak jam lah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Boleh tera tu. Dia panggil pula karaoke lah. Kalau tak panggil tu pakai tak ada harapan lah, tuan-tuan.
Ni, tuan-tuan, Westa. Saya dijemput bagi tazkirah Ramadan. Saya pergi lah. Rupanya bukan saya saja, Ustaz Aslin pun sama. Pergi-pergi saya sampai dulu. Dia bawa naik bangunan Westa tu. Kaya tuan-tuan, kapal terbang. Ada jet peribadi. Helikopter dia nak pergi kerja tu, naik helikopter parking atas bangunan. Tuan-tuan tengok, saya sampai-sampai. Jubah dia Haramain dia. Tuan-tuan tahu dah Haramain? Haramain ni harga paling mahal 60 rial. Saya pakai bukan Haramain, Haram Jadah. Ni Haramain 60 rial. Kupiah dia, kupiah simple tu 10 rial. Saya tengok tu, Allah Tan Sri, Allahu Akbar, simple lah. Dia orang utara, orang Sungai Petani. Ustaz, jom naik atas. Saya pun naik-naik, dia suka hisap tu, curut tu. Dia ambil tu, pam. Ustaz, itulah, lagi dia nampak ni, marah aku pula kan. Ustaz, dah habis sembang apa semua, saya tanya Datuk. Datuk ni, Tan Sri ni, Tan Sri kan? Tan Sri ni, beranak kaya kah? Tak, dia kata. Saya mula dapat projek, saya pergi ke South Africa. Masa tu saya tengok anak-anak yatim, tak ada makan. Saya beli 40 ekor kambing. Saya bagi mereka semua. Balik saya dapat projek 2 juta. Baru saya nampak rupanya buat bagi baik, Allah bagi kat kita. Habis sembang setengah jam, dia kata kat sekretari dia, Kamel, ambil tu bagi kat ustaz. Tengok ada peti duit, dia pun buka. Saya tengok duit semua. Saya dah mantau juitan dah nampak. Dia pun ambil satu sampul, terbaik ni. Ambil sampul, dia pun letak, Kamel tu letak, dia pun bagi, nah ustaz. Saya pun pegang. Ni buat apa ni? Untuk ustaz lah. Saya pun tengok. Uish. Tak dan bagi ceramah lagi dapat dah. Ni ceramah ni belum tentu lagi ni. Kadang-kadang balik macam tu lah tuan-tuan. Angelak apa sama. Saya pernah pergi di Kelantan, ceramah 2 jam. Balik mereka bagi kain telekong tuan-tuan. Saya tengok bagi kat bini lah. Bini pun pakai. Muka tak boleh masuk sampai kat hidung lah. Dia kata ni nak abang macam mana? Potong lah. Potong. Temuih tu. Dapat kain telekong. Ni belum ceramah. Dapat sampul dah. Saya tengok terbaik tu. Saya pun dah habis sembang. Tan Sri nak terkencing lah. Kita nak pergi tandas. Tahu buat apa? Nak kira berapa. Kan? Habis tu masuk tandas. Kira. 20,000. 15 minit 20,000. Ni berapa jam ni? Belum tentu berapa ni dapat ni. 20,000. Saya habis-habis. Tan Sri, banyak sangat ni. Tak pernah saya dapat macam ni. Dia kata, ambil ustaz, untuk sekolah ustaz. Dia kata, yang tu taik kuku saya. Taik kuku lah. 20,000. Lepas tu Ustaz Asli mai. Dia pun dapat sampul yang sama juga. Dalam hati hang sekolah pun tak ada sampul sama. Balik kan. Naik kereta kita pun telefon. Ustaz, dapat berapa? Aku tak tengok. Hang jangan duk bohong, aku tahu. 20,000 betul tak? Banyaknya. Amal hang sekolah pun tak ada. Tidak hang bagi aku separuh. Dia sapu buat senyap tuan-tuan tengok. Itulah kawan-kawan tuan-tuan tak boleh pakai tuan-tuan. Dia next spender tak pakai dia tentu. Taik kuku ya tuan-tuan. Duit dia. Saya tanya aset Datuk Tan Sri berapa? 6 bilion. Allahu Akbar. Tengok. Dia jutawan dunia. InsyaAllah jutawan akhirat. Banyak tuan-tuan saya tanya PA dia. Dia kata setiap bulan orang akan hantar surat. Dia akan tulis je. Yang ni berapa ribu. Yang ni berapa ribu. Yang ni berapa ribu. Allahu Akbar. Tapi orang cukup simple. Saya duk fikir aku nak jadi jutawan macam tu juga. Korangnya aku boleh bantu. Dan Alhamdulillah tuan-tuan. Allah bagi taklah jutawan tapi bolehlah hidup. Adalah 28 orang anak yatim. Semua saya support semua. Dalam hati saya, Alhamdulillah rupanya bela anak yatim murah rezeki tuan-tuan. Murah rezeki sungguh. Kan, buka kedai. Tuan-tuan pergi makan lagi kedai saya dekat UAK Cafe tu. Dekat Shah Alam tuan.
Tu kedai saya dah. Orang banyak pergi makan. Pergi makan tuan-tuan bukan makan saja. Bohlan tabung. Lepas makan RM25, hal RM5 lebih bohlan tabung. Duit tu tuan-tuan derma tu lebih untung daripada buka kedai makan. Dalam hati aku boh tabung, tak apalah, tak payah dekor. Orang bakal infak. Duit tu tuan-tuan, saya balik bagi makan anak yatim saya 28 orang. Baru ni saya ceramah di Terengganu. Pergi ceramah biasa aja. Telefon katalah saya dah support 28 orang. Siapa nak support? Ada seorang datang jumpa. Slow lah. Ustaz, berapa orang? 28. Boleh tak saya ambil 8 orang? Saya kata Alhamdulillah tinggal 20. Boleh? Tu macam mana? Tiap-tiap bulan Ustaz, saya transfer lah. Rupanya dia transfer sungguh. Tiap-tiap bulan transfer. 300, 3 kali 8, 8 kali 3. Berapa? 8 kali 3? 24, 2,400. Setiap bulan nampak 2,400. Alhamdulillah, saya sponsor 20 saja. Rupanya tuan-tuan, hilang 8 tu, 20 saja tinggal kat saya. Rupanya pendapatan baru ni di Melaka, satu hari tu hanya sale RM7 sekupang. Sehari RM7 sekupang ya. Seorang aja masuk, tak masuk dah. Saya dalam hati, ya Allah silap dah aku bagi kat dia orang ni 8 orang. Rupanya Allah tarik yang lain. Saya telefon dia balik, saya hantar mesej. Macam ni lah abang, abang ambil balik lah. Duit tu tak payah, aku ambil semua. Alhamdulillah. Rupanya bila ambil balik, sale naik balik dekat Parsi. Dekat jalan sekolah saya. Alhamdulillah tuan-tuan, lah ni dulu dalam 2,000. Lah sale sehari dekat 8,000. Parsi. Parsi tu dekat, apa tahu lah Parsi tu apa? Pusat Kecemerlangan Al-Syafi'i. Dalam hati saya, ya Allah, kalau boleh aku nak jadi jutawan. Ni jutawan tuan-tuan ni. Jutawan minyak lesung. Yang tu pun sama lah tu. Jadi semua tak mengaku. Kalau bohong, aku tahu lah. Amboi. Aku tahu lepas ni. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, sebab tu pentingnya. Apa kelebihan kita dapat? Banyak, saya nak cerita panjang. Sebab mereka duk gelak kat aku tak boleh nak cerita. Tapi kita ambil round kedua lah. Kita sambung round kedua insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini insyaAllah bersama kami Ustaz Abdullah Khairi. Bye-bye. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Itu penangan Ustaz Abdullah Khairi. Daripada isteri orang, isteri dia, spender orang, habis dia keluarkan tuan-tuan. Pening. Tapi yang aku tak tahan tu, program-program masjid dia mesti panggil saya. Kami 3 orang akan ada. Tapi yang Westar tadi kau tak panggil aku langsung. Hampa memang kawan, ni kawan dunia bukan akhirat. Kalau panggil 60,000 Tan Sri kena prepare, cukup kami 2 orang. Aduh lah ya Allah ya Tuhan. Itulah tuan-tuan dan puan. Tapi sungguh tuan-tuan, bila cakap tentang kekayaan, Ustaz Abdullah Khairi ni dia memang ramai Tan Sri jumpa dia. Pengalaman dia banyak sebab dia jaga anak yatim. Tapi tuan-tuan dan puan, Ustaz Abdullah Khairi cerita nama-nama orang-orang besar, orang kaya dekat Malaysia ni. Orang Melayu Islam kita, ada India Muslim kita, macam-macam tuan-tuan. Orang Cina Muslim yang kaya-kaya ramai. Tetapi tuan-tuan dan puan, mereka tak sombong. Kita nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan, sambil-sambil saya nak pindahkan kepada Ustaz Haslin, saya nak kongsi tuan-tuan. Kekayaan Abdul Rahman bin Auf ni, ketika dia meninggal dunia tuan-tuan, dia ada bahagikan harta dia kepada 3. Macam kita ni tuan-tuan, boleh bahagikan harta kepada 3. Pertama, dia tinggalkan harta dia untuk ahli waris. Untuk keluarga dia, untuk anak dia, untuk isteri-isteri dia. Tuan-tuan, dia tinggalkan untuk ahli waris. Pertama, dia tinggalkan 3 juta ringgit Malaysia unta. Nilai unta 3 juta ringgit Malaysia. Nilai kuda ada nilai dia lebih kurang 1 juta ringgit Malaysia. Kambing ada 900,000 ringgit Malaysia. Isteri-isteri 4 orang dia hibahkan terus tuan-tuan dan puan. Dia ada 4 orang isteri. Tuan-tuan dan puan. Ustaz Asdin, 4 orang isteri. 4 orang. Tetapi bukan sia-sia tuan-tuan. Bukan dia makan duit isteri. Tak. Setiap isteri dia bagi cash. Ketika hidup mereka ni, ketika dia hidup, dia bagi siap-siap sebelum meninggal, dia bagi berapa? Setiap isteri RM80,000. RM80,000 Malaysia. Setiap seorang. Tuan-tuan dan puan.
bukan 80,000. 80,000 dinar bersamaan dengan 408,000 ringgit Malaysia. Seorang isteri. Kali 4, tuan-tuan dan puan. Habis semua untuk keluarga, dia ada nombor 2. Dia bahagikan harta dia untuk yang kedua, yang dikatakan sebagai untuk rakan-rakan. Dia panggil apa? Dia panggil wasiyah. Wasiat ni 1/3 daripada harta, tuan-tuan. Dia bagi sebanyak 20.4 juta ringgit Malaysia. Kepada siapa? 100 orang sahabat dia yang sama-sama perang ketika perang Badar. Allahu Akbar. Setiap kawan-kawan sahabat-sahabat yang hidup ni, tuan-tuan dan puan, yang ada zaman perang Badar, mereka dapat setiap seorang 20,000 ringgit Malaysia. Allahu Rabbi. Manakala yang ketiga untuk dia. Bukan untuk dia, tuan-tuan, beli rumah mahal. Itu memang dia dah ada. Ini untuk dia. Di mana? Akhirat. Apa yang dia buat? Dia sedekahkan cash sebanyak 20.4 juta ringgit Malaysia. Nilai dia dulu dinar, sekarang ni ringgit. 20.4 juta ringgit Malaysia dia sedekahkan fi sabilillah. Allahu Akbar. Nombor 2, dia sedekahkan 5 juta ringgit Malaysia nilai kuda untuk perang-perang setelah itu. Setelah dia meninggal dunia. Nombor 3, dia sedekahkan unta dengan nilai 4.5 juta ringgit Malaysia. Tuan-tuan, itulah Abdul Rahman bin Auf. Jadi tuan-tuan dan puan, kita semua nak jadi macam Abdul Rahman bin Auf tapi tak mampu. Kita cubalah buat yang kita mampu. Ada sikit, kita buat sikit. Macam malam ni, tuan-tuan. Bak kata Ustaz Abdullah Khairi, masjid ni memerlukan proses untuk maintenance. Orang dah wakaf, tapi maintenance perlu. Macam Masjid Nabawi, Masjid Haram. Diwakafkan, tapi maintenance. Siapa yang bagi bantuan maintenance? Selain daripada keluarga Ladin tu, depan tu, apa nama jam besar tu, dalam tu hotel-hotel. Semua hotel-hotel tu bukan dapat ke kerabat raja, tetapi semuanya diwakafkan fi sabilillah untuk masjid, 2 masjid haram. Masjid Nabawi dan Masjid Haram Makkah. Tuan-tuan dan puan, jadi apa yang kita mampu, kita bagilah untuk masjid ini. Untuk apa? Masuk dalam tabung-tabung masjid untuk dihidupkan lagi program-program yang ada dalam masjid dekat Sendayan ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak terus kepada Ustaz Haslin. Tadi kita dah bincang tentang pentingnya jadi jutawan yang kaya. Mungkin Ustaz Haslin mungkin boleh kongsi bila kita dah kaya ni, apa kita nak buat dengan duit tu? Macam Abdul Rahman bin Auf kah? Macam Osman bin Affan kah? Mungkin Ustaz boleh perincikan untuk kita yang orang biasa-biasa ni, Ustaz. Mungkin nak kira jutawan tu macam-macam dia boleh buat. Tapi orang biasa macam kita ni, macam saya pensyarah, apa nak buat dengan duit sikit-sikit tu? Boleh tak kita sedekahkan sikit kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan dah renyeh. Terima kasih Fadil, Profesor Madya Datuk Dr. Arif. Saya ni orang tengah untuk mendamaikan dua puak yang bertelagah. Selalu macam itulah. Kalau tuan-tuan buka YouTube, UAK, USB dan MIA, ringkasan Dr. Muhammad Izzat Arif, saya mesti duduk tengah. Dia selalu terkena tempiah dan sakit tu saya lah. Jadi dia orang ni juga mati sakit 4 bulan dalam ward hospital dulu ni pun. Dua ni lah yang ni boleh tekan kalau ada KKL, dia wajib pergi ziarah saya di hospital. Dan mereka juga lah yang banyak bantu dana dekat saya. Sekali hari tu dia akan bagi kat saya, sebab dia orang tak pernah susah. Walaupun dia tahu saya pun ada duit. Dia kata ambil lah kutau, hang tak boleh buat apa dah, hang duk sakit, ambil ya. Dia main pada Penang tu bagi tu. Dia bukan bagi 100 kat saya, 100 tuan. Kadang 700, kadang-kadang 1000. Mana dia ceramah tu, dia dapat banyak lah tu. Duit Tan Sri, duit Tan Sri. Ni yang kes 40,000 bukan dia. Ada. Oleh-oleh ni. Allahu Akbar tuan-tuan, macam-macam. Saya amat sebenarnya ada dalam saya punya ingatan saya ayat dalam surah Syura. Tuan-tuan ambil ayat yang Datuk baca seperti lalu tadi ni.
Surah Syura ayat 27. Kalau tuan-tuan baca ayat ni, lepas tu kita nak kaya kena sabar. Ada sebab-sebab kita tak kaya. Allah tak pernah bohong. Janji Tuhan pasti ditepati. Mesti punyalah. Dan dalam hadis Bukhari, saya nak baca juga hadis semua. Nak relate, nak match dengan ayat surah Syura ayat 27. Saya ulang balik pada Datuk baca tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allahu Akbar. Apa firman Allah maksud dia? Kalaulah Allah memewahkan rezeki bagi setiap hambanya, lau basatallahu rizqa li'ibadi, kalaulah, kata Allah, ni Allah bagi tahu ni. Takkan tak nak percaya? Walau pun bahasa Melayu pun walau, kalau. Dan kalau Allah memewahkan rezeki bagi semua hambanya, la baghaw fil ard, pasti kata Allah makin ni melampau. Jenis makin duit banyak, bukan makin ingatkan aku, melampau. Sombong. Sebab tu Allah sebut apa dia? Allahu Akbar. Akan tetapi Allah menurunkan rezekinya itu menurut kadar yang tertentu, sebagaimana yang dikehendakinya. Kalau semua ni, semua jutawan semua dunia ni, Allah kata la bagha fil ard. Yang duk ada pun kadang-kadang ada nampak ada baru 5-6 orang. Dalam hadis sahih fi marawahu al-Bukhari, apa Nabi sebut? Fa wallahi, Allah, Nabi sebut dengan nama Allah, sumpah. Maka demi Allah, mal faqara, aku tak takut kefakiran, akhsha alaikum, menimpa kamu, walakinni akhsha an tubsata ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Allahu Akbar. Aku demi Allah, kata Nabi, aku tak khawatir kamu fakir. Yang paling aku bimbang kalau Allah berikan kamu kaya raya, sebagaimana umat-umat dahulu kaya raya. Kamu berebut-rebut dengan kaya tadi, sebagaimana mereka berebut nak jadi kaya. Akhirnya memusnahkan kamu kerana perebutan. Kamu bunuh orang, kamu cantas orang, kamu naik ke atas, kamu nak jadi kaya dulu. Bagaimana mereka juga berbunuh-bunuh kerana pakat-pakat nak jadi kaya. Benar kalau kita tengok hadis Nabi, tengok kitab Allah, tengok Al-Quran, sadaqallahul azim, memang benarlah firman Allah yang maha agung. Tapi jenis manusia ni, walakinnal insan aksara syai'in jadala, jenis orang tak nak dengar juga. Ini contoh. Sebab tu dalam persoalan apa kita nak buat, macam mana to get the millionaire dekat akhirat, bukan orang bernama Tan Sri sahaja. Kita orang biasa pun boleh. Tapi dalam bahasa mudah apa dia? Mesti ada istiqamah, konsisten. Apa Nabi sebut dalam hadis sahih? Nabi kata pada dia, innallaha ahabba abdan idza amila an yutaqinahu.
Allah suka hambanya kalau buat sesuatu amalan dibuat dengan sungguh-sungguh. Allah sebut, Nabi sebut dalam risah juga, Nabi kata pada dia, fa inna khairal a'mali ahabba ila Allahi ma dama wa in qalla. Sesungguhnya amalannya Allah amat suka sangat dekat hamba bila dia buat benda sikit tapi berkonsisten. Once upon a time datang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, khabarkan pada aku, sedekah di waktu manakah yang paling besar ganjarannya? Antara tu kata Nabi SAW, apa dia? Wa anta malul ghina. Kalau kamu nak jadi orang kaya, kamu kena bina dengan sedekahmu dulu. Bukan tunggu kaya baru nak sedekah kali kedua. Kalau nak berjaya dalam kerja dan kerjaya, kalau nak kaya dalam berniaga, derma-dermalah dulu. Bukan tunggu kaya, oi baru nak derma. Kalau ada di kalangan kita kerajaan bagi kerja projek juta-juta, mesti kerajaan keluarkan satu indens, dicagarkan dekat bank. Kalau 10 juta, bank kan bagi mungkin mula-mula 5 juta. Apa salahnya 2.5 tu sedekah sebab you nak berjaya. Bukan seplus daripada buat projek baru nak bagi. Once upon a time dalam hadis Muslim sebut, ada seorang sahabat berjalan-jalan di tanah lapang, bifalatil ard. Tiba-tiba terdengar suara awan, bersama awan menyebut seseorang, sedangkan sahabat tak tahu siapalah yang disebutkan. Awan kata, ya sahabah, asqi hadiqata fulanin. Kau duduk jogging bawah ni. Ya sahabah. Sahabah ni awan, bukan sahabah tu sod, dia kawan. Sahabah yakni awan, cloud. Asqi hadiqata fulanin. Pergilah kamu basahkan kebun si fulan, hujankan kebun si fulan. Sahabat ni terkejut tuan-tuan. Masya Allah. Siapa fulan bin fulan? Aku pun tak kenal dia. Sedangkan langit, kerajaan langit kenal. Makhluk langit kenal. Yang aku tak kenal. Lalu dia tengok hujan sedang, awan tu bergerak, bawa tai hujan. Orang kata tai hujan lah. Yang hitam tu jalan. Dia follow tuan-tuan. Dia follow sebab nak cari berkat siapa orang yang kaya sangat ni. Sampaikan awan-awan berbicara nama fulan bin fulan. Sedangkan dia dekat dunia tak kenal siapa kawan tu. Dia ikut awan. Ni hadis Muslim sebut. Ikut awan. Awan berhenti. Turun je. Air tu timpa. Tu parit saluran kecil lebih kurang, sungai kecil lebih kurang. Dia follow air tu ke mana air tu pergi. Punya nak ambil tahu. Sebab nak berjaya, tengok siapa yang berjaya. InsyaAllah kita berjaya. Macam mana tadi Tan Sri yang disebut oleh Ustaz tadi, Ustaz Abdullah Khairi tadi ni, memang the more you give, the more you get back. Jangan risau. Lalu dia follow ayat tadi. Kelihatan di sana seorang lelaki tua sedang mengambil air di sungai tersebut. Dibawa satu tempat, disirami tanamannya. Lalu ketika dia sibuk mencebok air, datang sahabat tanya, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Adakah tuan ini fulan bin fulan? Ya betul lah. Macam mana awak tahu nama saya sedangkan saya pun tak kenal awak? Gitu.
saya terdengar nama Tuan, langit sebut. Apa secret resipi Tuan? Sampai awan di langit sebut nama Tuan, dia pegang, marilah sini Tuan, dia kata. Jom ikut saya. Nampak tak tanaman saya yang menghijau dan menguning? Bila Allah bagi hasil, saya mesti pecah kepada 3 bahagian. Wanted, lebih kurang itulah. Ataupun 1/4, 1/4, 1/4. 1/3. 1/3. Apa dia buat? Bila saya dapat hasil, saya tak makan lagi. Saya sedekah dan derma dulu. Macam Dr. Salah Atiyah tadi ni. Bila dapat hasil, 1/3, atasaddaqu bisulusihi. Aku sedekah dulu dengan 1/3-nya. Ana akulu wa iyali sulusahu. 1/3 lagi aku dan anak biniku memakannya. Wa aruddu fiha bisulusi. 1/3 jadikan modal untuk berniaga tanam semula. Allahu Akbar. So Nabi sebut bila sahabat tanya, sedekah macam mana yang paling afdal, dapat ganjaran banyak pahala. Nabi jawab apa dia? Wa ta'malul ghina, kalau kamu bercita-cita nak jadi orang kaya. Di situ pun dah Ustaz Allah baca ayat tadi, Masya Allah. Wa tijaratan lan tabura. Maksud dia dalam bahasa kacau dunia, Datuk, kan? Orang derma ni, kenapa sesiapa yang tak nak bisnes dia bankrupt rugi, kena wajib bersedekah. I don't want to say sunat because the Malay minded like that. If you give, you buat, you dapat pahala. You tak buat, you tak berdosa. Yang ni jadi mangkak hidup. Macam semain sunat ba'dah. Berapa ramai yang berani buat solat sunat ba'dah? Solat sunat ba'dah. Berapa ramai? Kenapa? Solat ni, kita buat sunat ni, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, betul-betul. Sama juga diterjemahkan sedekah macam tu. Akhirnya how to be success in our business? Tak boleh. Tak nak sebut, nak beritahu bagaimana keadaan kita pada hari ini. Sebab itulah saya yakin apa yang dibuat oleh Masya Allah sebut. Memang kita, kami penceramah tapi nak tebuk day nak keluar sejuta ni, kok baru nak jutawan, kok juta kan. Tapi orang dah buat dah depan mata kita. Tuan-tuan takkan tak nampak. Nak mari Feder Senayan ni masuk belukak rata, wis bawa. Tak ada bangunan langsung. Semua sawit. Kananku sawit, kiriku sawit. Nak sampai Cirit. Dia buat pula jalan raya, construction buat jalan jam pula. Dalam hujan-hujan buat tahan pula kereta. Kan? Tapi nak beritahu apa dia? Tiba-tiba bagaimana Allah ilhamkan dekat Tan Sri boleh buat kat sini. Memang Datuk Zah kata cemuru kat Selangor tak ada kan. Tapi itulah Allah takdirkan dah. Orang Sendayan ni dapat peluang. Tuan-tuan bayangkan dengan masjid macam ni. Kena panggil lah Tuan Tan Sri, panggil Bilal masjid negeri, Bilal masjid Mekah kan. Dia tarik bunyi macam ni lebih kurang lagut. Allah. Dengar tu sedap tuan. Allah. Untung imam macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil yak semayang, terlupa basuh kaki. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Kaki kanan basuh, kiri terlupa pula. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ambil nikmat yang Allah bagi kat tuan-tuan, memang kita kufur, na'udzubillah min zalik. Paip ayam bilik tadi tu bukan warna biasa, warna macam mai. Aku nak ambil pun takut. Aku nak patah-patah bulu pakit je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ambil manfaat kekayaan orang, agak-agak
tuan-tuan boleh jumpa Tan Sri ke? Subhanallah. Tuan-tuan fikir-fikir mana patut. Sebab tu jangan berkira tuan-tuan. Tuan-tuan berapa ramai anak-anak muda baru kerja. Kita tak pernah wasiat ke anak-anak pun. Abang, kakak, kalau kakak kerja nanti, gaji kakak 3,000, boleh tak kakak potong dalam akaun Maybank to you, SMB Klik, whatever. Kakak tolong potonglah dalam RM20. Hantar mari mak tafiz kat kampung kita. Hantar duit kat masjid kita. Kakak, kalau 1,000 orang-orang kampung ni derma seorang RM20. 20,000 kakak, masjid dah ada. Wahai mak ayah, saya dah tanya baru-baru ni, baik di Kelantan, Angkatan Tentera, di Desa Pahlawan, Kok Lanah pun jawab, budak-budak geleng kepala. Kita tak nak pesan ke anak-anak kita. Kita tak nak pesan tuan-tuan. Kalau hamba Allah yang dua orang bagi duit kat saya, kata, aku tak bagi ya, sabar gatai belajar jauh. Saya ingat, demi Allah dalam bahasa akal saya balik pergi 88, 89, saya akan balik. Tapi Allah bagi dia orang ni hidayat. Dia bagi duit kat, bukan banyak pun Datuk Izhar, RM75 aja. Akhir sampai tahun ke-7 baru saya balik. Allahu Akbar. Dan ayah saya pun dapat, semua dapat. Tuan-tuan, kalau bincang tentang diri saya pun dah cukup dah. Ni orang tua ni, ngemak dia dengan ayah dia semua. Tuan-tuan bayangkan, adik-beradik mandi jenazah mak, kan? Yang semayang adik dia, abang adik. Dia baca talqin talih kat rubuk. Tuan-tuan bayangkan, saya tak boleh napi waktu saya bersakit di belakang. Tapi tengok dalam video tu, saya naik kapal terbang balik daripada Subang ke Penang, mata peziarah. Dan saya balik, dosa duk burung lah, saya akan keluar air mata. Sebab kita takut kita ni, anak-anak kita ni tak boleh nak buat macam tu dekat kita. Why? Banyak koreksi diri tuan. Sebab kita ni kedekut. Lalu Allah jadikan anak kita kedekut tenaga untuk mak bapak. It's not impossible things. Kita tua sakit, anak-anak malah nak balik. Saya punya, orang kata apa tu, recallnya, muhasabahnya. Sebab kita ni buat masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan buatlah ambil manfaat insya-Allah. Terima kasih banyak tuan. Ya, jangan duk cerita tentang jahat orang. Kita suka cari jahat orang. Carilah kebaikan orang. Tuan-tuan doalah kat Tan Sri Rashid ni bagi ni. Ya Allah, berilah lagi limpah roh kekayaan Tan Sri Rashid. Kan? Malaikat dalam hadis sahih sebut apa dia? Malakul muwakkal 'inda ra'sihi yaqulu amin amin walaka mislih. Kita doa dekat orang baik, Allah, Nabi kata malaikat berada dekat kepala kita, diwakilkan malaikat doa ni, yaqulu amin, ya Allah bagi 11 hari jadi senang, lendang, sehat. Kita pun amin, baca malaikat amin. Dan apa kata malaikat dekat kita? Wahai saudara yang berdoa untuk 11 hari, hang mendapat sama 11 hari. Kenapa selfish? Kenapa penting diri sendiri? Itulah persoalan tema, kerana us kedil kendir bon kharab bagaimana? Ni, del tu pagal ni. Nampak betul tak? Sebab hati kita berpenyakit. Ini masalah kita, insya-Allah. Moga-moga manfaat pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih banyak kepada pengurusan Majlis Agama Islam Negeri 9 sudi panggil saya antara salah seorang malam untuk berbincang di hadapan ribuan jemaah yang ada pada malam ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haslin. Jadi baik bila kita ada duit ni tuan-tuan, banyak benda kita boleh buat. Kita boleh berzakat, kita boleh bersedekah, berwakaf dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting tuan-tuan, Negeri Sembilan ni beruntung. Sebab zakat Negeri Sembilan ni dia begitu advance sekali. Pada malam ni saja, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ada buka kaunter zakat kat belakang. Maknanya kalau tuan-tuan rasa nak potong zakat daripada pendapatan, boleh. Nak potong nak kirakan zakat emas isteri, boleh, tak ada masalah. Zakat ni bukan zakat fitrah aja tuan-tuan. Dia zakat ni pertama dia ada zakat pendapatan. Yang kedua dia ada zakat fitrah. Baru-baru ni bila sebut zakat fitrah, saya jumpa ada kawan-kawan Maharaja Lawak tuan-tuan. Jumpa dekat TV3. Jadi duk sembang-sembang ni, Syuib ni antara orang, walaupun tuan-tuan tengok tak berjaya dia? Syuib Raja Lawak tuan-tuan. Dia ni asal orang susah tuan-tuan. Sekarang alhamdulillah Tuhan bagi rezeki kat dia.
Dia jual itu dia jaya. Dia jual madu berjaya. Dia jual. Macam-macam. Semua naik dia. Alhamdulillah. Dia buat kecoh. Wai suku. Naik harga wai suku. Dia dengan Zizan punya kerja tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia duduk sembang-sembang tu ada kawan tu dapat duit. Menang dekat TV. Dia buat lawak, dia menang 100,000 tuan-tuan. Buat lawak je. Tak payah belajar susah-susah. Lawak je 100,000 dapat. Duk sembang-sembang bak 100,000 tu. Syuib pun cakap, Alhamdulillah, aku dah bayar dah baru ni. Zakat apa? Zakat fitrah. Rupa dia tak tahu bahawa zakat ni kena ada pada zakat pendapatan, zakat simpanan. Barulah dia WhatsApp saya detail. Dia kata, Ustaz, dalam akaun saya banyak sekian. Dalam akaun ni banyak ni. Ni dapat banyak ni. Kena bayar berapa banyak? Allahu Akbar tuan-tuan. Memang banyak duit mereka ni. Tapi bila saya bagi tahu, habis dia qada yang lepas-lepas. Sama Abang Norman Hakim. Kan dia dah, dulu dia ada masalah. Sekarang ni tak ada dah. Setiap bulan pergi bayar zakat. Dia qada lagi yang lepas-lepas zaman-zaman jahiliah. Anak dia tuan-tuan dan puan, Allah bagi rezeki dia dengan ebit abadi dulu. Anak pertama dia hafaz Quran sekarang. Dah habis dah dekat Turki. Dapat pelajar terbaik. Hafizun li kitabillah. Allahu Akbar. Dia tak nak bagi anak dia pelakon. Tapi dia kata, dengan duit lakonan ini saya nak bersihkan dengan zakat. Saya cuba jaga. Tak nak buat benda-benda yang haram. Dia cuba tuan-tuan dan puan. Jadi ada zakat harta, zakat simpanan. Zakat simpanan campur semua akaun ada berapa belas ribu. Kalau di wilayah persekutuan di Selangor 14,000 ke atas wajib zakat. So kita kira-kira masing-masing tuan-tuan. Zakat emas isteri pakai berapa banyak, yang simpan, yang pakai semua kena bayar zakat tu. Ada zakat apa lagi? Zakat tanaman dan banyak lagi lah tuan-tuan. Jadi kalau nak kira tuan-tuan pergi kat belakang insya-Allah. Jadi sebagai pengakhiran ni Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Allah ni dia ni sinonim dengan cerita. Sebab Ustaz Allah Khairi ni dia hidup dia panjang tuan-tuan. Macam-macam dia lalui zaman susah, zaman senang, masa mengajar dekat Pulau Ketam, balik ke Pulau Pinang. Hidup dia memang penuh dengan macam-macam lah tuan-tuan. Ada happy, ada tak happy, tapi akhirnya berhappy juga. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan nikmat yang Allah bayar cash. Ni banyak cash. Cash apa tahu? Yang Tuhan bayar cash kat dia. Dia selalu pergi Mekah. Tuan-tuan, dia bagi, tengok Allah bagi balik. Ada orang dia tengok sendiri, bagi, lepas tu dapat balik Allah bagi. Mungkin Ustaz boleh kongsilah pengalaman-pengalaman bagi semangat yang ada kat depan ni, bahawa janji Allah itu pasti. Janji Nabi itu pasti. Yang tak pastinya janji Ustaz Hazlin. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, pusingan terakhir. Tuan-tuan, saya buka Mahat Tafiz pada 2011. Orang yang merasmikan ialah Datuk Dr. Harundin. Dia turun ke Penang, saya pergi jumpa dia, Datuk, boleh tak singgah sekejap, pecah tanah aja. Jadi malam tu kami mesyuarat. Saya pun hantar wakil, kita mesyuarat, kita nak bagi dekat Datuk 600 lah sekurang-kurangnya kan. Datuk kata insya-Allah boleh. Jadi pagi tu, malam tu dia ada ceramah, pagi tu dia datang, pecah tanah, kita pun sewa backhoe apa semua. Rupanya Datuk ni tuan-tuan almarhum ni memang hebat, dia pandai bawa backhoe. Datuk Harundin. Jadi tak payah nak ajar, dia akan korek, angkat, memang dia pandai lah. Habis-habis semua tuan-tuan, saya bagilah satu baju Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Dah pakai apa semua, dah salah balik, kita bagi sampul lah. Terus dia kata tangan. Kita kenapa tu? Ni sajalah untuk duit minyak, tak payah. Gaji saya pun banyak dah. Masya Allah, saya kata ni tak payahlah. Ambil lah Ustaz. Tapi malam ni jangan buat macam tu, bagilah tuan-tuan. Kalau tak bagi, tak balik kami. Tak bagi, kita tunggu. Ni Datuk Dr. Harundin ni kan. Dia tak, Masya Allah tuan-tuan, tak nak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Allah ambil kematian dia, macam tahu dia nak mati kat mana kan. Dan orang duk ziarah dia tuan-tuan, walaupun mati tu dekat Amerika, orang ziarah dia, mati dia cukup baik. Saya nak cerita tuan-tuan apa yang berlaku kat saya. Tadi tengah duk tunggu nak bayar tu,
Ada seorang pakcik pakai kursi roda, kaki tak ada. Ustaz nak pergi mana? Nak pergi ke KL. Esok ada malam ni ada forum dengan ustaz ni. Dia kata ustaz ni saya seronok dengan ceramah ustaz. Dia kata kadang-kadang ustaz jerekah. Kadang-kadang saya meluat juga ustaz. Ada juga dia meluat tu. Tapi banyak saya suka ustaz lah, alhamdulillah. Tapi ada orang tak suka saya semua apa dah. Itulah lumrah manusia kan. Tapi saya suka ustaz lah ceramah ustaz. Dah habis apa semua. Dia keluarkan satu sampul dia bagi kat saya. Saya kata pakcik tak payahlah. Pakcik nak pergi mana ni? Saya nak pergi umrah kata. Dalam hati saya tengok, pakcik pun nampak macam susah kan. Nak pergi umrah, nak pergi sampul kat sana ni. Saya kata tak payah pakcik, ambil balik lah. Dah ustaz ambil lah, saya niat lama dah ustaz ni. Ambil ustaz. Saya pun tak ambil jugalah kan. Ambil dalam hati ni. Kesial pakcik ni. Jalan nak naik tu daripada Penang tu, ada seorang makcik tu sapu sampah. Ustaz! Dia tegur saya. Maksud dia apa? Dia kenal lah tu. Kan? Bila kenal, selalunya ustaz kenal ni untung apa? Pertama, makan free. Yang kedua apa? Dia kenal lah. Ustaz! Dia sapu sampah. Makcik kenal. Saya dah tengok YouTube ustaz. Suka ke? Suka! Makcik berapa lama dah kerja ni? Ada sapu sampah ni dalam 12 tahun dah. Ni kerja ni kontrak. Sampul tadi tu, saya ingat, saya bagi kat dia. Sampul tu, saya mesti dalam hati dah lah ni susah. Mungkin dalam RM10 lah bagi ya. Kalau buka tadi, tak bagi. Kan? Bagi lah. Dah bagi-bagi tuan-tuan. Saya pun duduk tunggu dekat McDonald tu kan. Duduk relax. Tak masuk lagi awal lagi. Makcik tu lalu. Terima kasih ustaz. Terima kasih. Saya pun, terima kasih. Terima kasih ustaz. Terima kasih. Dalam hati, dalam sampul tu banyak apa? Silap dah aku ni tuan-tuan. Allah silap dah. Nak naik kapal terbang, tunggu tuan-tuan. Rupanya flight delay. Duduk sebelah saya. Ada seorang abang ni. Ustaz kenal tak siapa yang tolak tadi tu? Pakai kursi roda. Tak kenal. Ustaz tu lah toke nasi kandar. Amin Maju. Kaya ke tadi? Kaya! Dalam hati sampul tadi lepas dah aku nampak ha? Sampul tadi lepas dah. Rupanya yang bagi tu kaya. Dalam hati berapa banyak aku bagi kat makcik tu. Sebab tu dia patah balik angkat tangan. Saya kata tak apalah. Jadi naik kapal terbang duk fikir sampul tu ya. Allah. Tapi dalam hati tak apalah. Dah bagi-bagilah. Rupanya tuan-tuan, Tuhan bayar cash. Saya sampai saja dekat KLIA. Tanya isteri, Yang, makan lu lah. Panggil Yang lah. Yang. Boleh. Hamba ingat hampa ya panggil Yang. Yang, jom makan lah. Makan. Habis tuan-tuan, kita tak makan daripada pagi dah. Delay lah. Ambil sotong, ambil lah. Lapak orang utara tak. Ambil. Bini pun sama agak, lapak. Ambil. Belum nak bayar. Ada orang, Ustaz. Tak bayar Ustaz, tak duduk. Saya bayar kat Ustaz. Tak bayar. Duit saya laku ni. Tak bayar Ustaz, tak pergi duduk. Saya nak belanja Ustaz, nak dapat syafaat. Ya Allah, rupanya aku bagi dekat makcik tu, hari ni aku dapat makan free. Saya pun dah kira ni, makan ni dalam RM12 ni. Bini lagi, air lagi ni. Dia bayar tuan-tuan. Dalam hati RM30 orang bayar dah. Allahu Akbar. Kita pun makan lah. Dalam hati duk fikir, sampul tadi banyak lagi ni. Sambil duk makan tu, ramai orang duk buat umrah. Lalu, Assalamualaikum Ustaz. Kita satu, dia apa? Assalamualaikum salam. Kan? Tengah duk makan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lah aku lapar, duk bagi salam lah. Makruh tuan-tuan ketika makan bagi salam. Tapi bagi dah jawab jugalah. Habis-habis, seorang datang. Ustaz nak pergi mana ni? Malam ni ada forum, Masjid Sendayan. Lama nak jumpa Ustaz. Ustaz duk belah anak yatim. Nah Ustaz, bagi sampul lagi. Saya kata, mau apa ni? Untuk anak yatim Ustaz. Ambil lah. Saya kata, tak payah kot. Ambil lah. Dalam hati, buka dulu. Elok pakcik ni pergi. Saya pun buka kira. Dalam tu 2,000. Dalam hati saya, ya Allah, mungkin pakcik tu bagi kat saya bagi kat makcik tu lebih pada 2,000 tu. Kan? Mungkin banyak mungkin, kan?
2,000. Alhamdulillah, kalau tak bagi pun malam ni aku 2,000 dah, tak ada masalah. 2,000 dah tuan-tuan. 2,000 dapat cash. Tak apalah, kita pun jalan. Dalam naik badi tu tuan-tuan, nak pergi hotel, orang tahan lagi. Ustaz nak pergi mana ni? Nak pergi check in hotel. Ustaz nak check in ke nak? Saya tak sempat dah, tapi nak check in lah. Kalau orang letak beg dululah. Saya pun pergi letak beg, terus keluar. Keluar, saya tunggu Ustaz Saya pun keluar lah. Mamat ni ada lagi. Nak buat apa ni tunggu saya? Ustaz, saya ada masalah sikit. Saya kata, okay, ceritalah. Dia pun cerita. Rupanya masalah suami isteri. Saya pun layan lah, biasalah. Kita kaunselor kan. Saya kaunselor. Orang cerita, saya dengar ya. Ni saya ni bergaduh dengan suami saya, isteri saya. Ya. Dekat-dekat setengah jam juga. Duk tunggu abang kita nak sampai tu. Abang kita nak ambil. Abang kita nak ambil tu. Ambil saya. Daripada zakat kot. Datang ambil. Dah habis apa semua. Saya kata, ya. Tu macam mana Ustaz? Saya kata, abang rasa macam mana? Saya kena balik dengan isteri saya kah? Lebih kurang macam tu lah. Rupanya dia selesai sendiri, bukan aku selesai. Dah habis tuan-tuan. Dia kata, Alhamdulillah, lega boleh cerita kat Ustaz. Dia ambil pula duit. Salam lagi. Aku pegang-pegang tu. Wih, banyak kali ni. Pabai tuan-tuan. Terus tak kata apa dah. Ambil terus tuan-tuan boleh bagi. Yang tu saja 500. Rupanya saya dapat 2,500 dah. Malah ni kalau tak bagi pun aku puas hati lah. Tapi kalau bagi, aku seronok. Tapi kalau tak bagi, aku tunggu. Tengok tuan-tuan. Rupanya saya ambil duit orang aja bagi kat makcik tu. Allah bagi cash. Bukan saja cash. Saya datang tadi. Orang ambil saya. Sepatut saya naik Grab. Tapi Alhamdulillah jawatan kuasa masjid ni hantar seorang sahabat. Ambil saya pula. Hantar ke sini free of charge. Berapa ribu saya dapat lah. Kerana bantu seorang hamba Allah. Allahu Akbar. Bang, jangan. Jangan rasa bagi tak dapat. Bagi, Tuhan bayar cash. Saya yakin dengan itu. Sebab tu saya katakan, anak yatim mengaji sekolah saya free. Di antara yang banyak bantu ni orang ni. Hamba tengok kami duduk melawak, duduk kata, inilah orang yang banyak bantu saya. Pertama kali buat forum, sekolah tak bina lagi. Masa tu kemah Ustaz tu, dialah mai. Ni mangkuk ayuh ni. Betul. Dialah datang dengan Ustaz Sapidin. Forum, dia menyanyi, tuan-tuan punya sedap, suara dia sedap. Lepas tu, macam-macam lah. Alhamdulillah, kutipan malam tu 36,000. 36,000. Dah habis forum, tak puas hati lagi. Dia pandai. Masa tu dia pandai main ayat apa semua. Pagi esok datang seorang makcik. Makcik ni datang. Ustaz, semalam saya dengar forum. Ustaz nak masuk sekolah Ustaz memang joh, dia kata. Ustaz, noh. Dia pegang dalam tangan tu, saya pun tak ada. Gelang, rantai ni. Besar ni. Rantai sebesar ini. Nah. Saya kata, ya Allah, makcik nak bagi ni. Ustaz ambil. Ustaz buat apa yang Ustaz nak buat. Saya fikir nak buat apa ni. Saya pun buat titi, tuan-tuan. Sekolah saya tu masuk dalam kampung. Sekarang ada titi. Ada titi lah. Saya buat titi tu. Jambatan lah. Buat jambatan nak masuk. Sebab tanah tu tanah reserve. Satu lagi untuk Malakaf. Satu lagi JPS. Saya jumpa Malakaf. Ni tanah ni siapa punya? Malakaf punya. Dia kata bukan kami punya. Ni JPS punya. Saya pergi JPS. Ni tanah JPS punya ke? Parit tali air. Dia kata bukan kami punya. Jadi Malakaf pun bukan, JPS pun bukan. Jadi siapa punya? Aku punya. Saya pun buat jabatan. Buat jabatan, tuan-tuan. Siap jabatan tu. Makcik tu meninggal. Sekarang ni jabatan yang buat tu every minute orang lalu. Makcik tu dapat pahala tak? Masya Allah. Jangan tanya. Saya nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan sumbang masa hidup tuan-tuan? Ada titi tuan-tuan bina? Ni dalam masjid ni semua Tan Sri buat ni. Ada tak tuan-tuan yang tuan-tuan punya? Ada tak? Ni maintenance ni saya dengar tuan-tuan, sebulan 100,000. Siapa nak bayar? Tan Sri memang wakaf. Tapi siapa nak bayar? Imam-imam ni. Gaji imam siapa nak bayar? Daripada tuan-tuan lah sumbang. Bulan tabung masjid. Alhamdulillah saya dapat maklumat setiap hari orang melawat ni Masjid Sendayan ni. Ada tabung, bubuh dalam tabung tu. Sebab ni gaji imam kita kena bayar. Tuan-tuan bagi 200 Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 800
Kan 800 tu. Ni Tok Bilal macam ustaz kata, ni puncak alam. Puncak alam berapa? Tok Bilal 5,000. Macam ustaz asli Allah. Tarik sedap. Cuba bagi 500. Allah Akbar. Allah Akbar. Dalam hati, mai tak mai pun tak apa. Ni duit gaji semua ni untuk siapa? Siapa nak bayar? Tuan-tuan lah. Bukan Tan Sri. Tan Sri dah buat dah. Maintenance siapa? Tuan-tuan. Bang, tumbanglah bang. Bantu ni imam kita. Siok kita macam Ustaz Selin kata. Siok. Banyak bagi 300 setahun. Setahun. Siok pun vacuum. Pejam mata dia vacuum semua. Tu macam Ustaz Selin kata. Dengan tasbih Pak Imam dia vacuum kau. Cuba bagi siok 3,000. Tasbih. Ni baru jaga masjid. Nak maintenance bukan senang bang. Saya tahu saya buat sekolah tuan-tuan 4 juta. Nak maintenance. Allah. Tension ni dengan aircon semua. Aircon pun tak nampak sejuk. Tong mana suhu aircon ni? Aku pun tak tahu ni. PA system pun tak nampak. Punya sedap. Hello. Sedap. Lepas tu dia ada exhaust ni. Nampak ni? Ni pantul ni. Dia tak pantul semula ni. Tuan-tuan ingat. Yang nak bina ni bukan senang. Tu. Bila kita cakap tu, dia tak pantul balik. Tu. Sama dengan di Turki. Kalau tuan-tuan pergi Turki, tuan-tuan ni. Tu yang bina tu. Dia tak pantul balik. Kalau dia semua flat, bila dia cakap, hello. Jadi susah. Forum kita pun tak dengar. Yang gelak ni bila saya buat lawak depan saja. Sebab tak dengar. Ni saya buat gelak. Di atas pun gelak macam gelak. Macam orang gelak, nampak. Maksud dia pun jelas. Ni PA bagus. Ini PA, hello. Putih fuse. Saya pernah ceramah di Mahang, cerita kat mereka. Saya suara kuat. Hello, putih fuse. Fuse tu, TNB macam. Loh, lepas tu, mereka main ustaz dan ceramah pakai lilin. Pakai lilin, PA tak ada. Saya dah terpadam. Pak Imam duduk sebelah. Cucu. Habis ceramah, tengok cermin hitam habis lubang. Tersedut. Tuan-tuan, bang. Sedekah ni, macam ustaz kata, sedekah ni nak cerita tak reti. Ni Nabi sebut dalam Baihaqi. Baihaqi kata apa? Dau mardakum bis sedekah. Ubatlah penyakit kamu dengan sedekah. Adik saya nak cerita, dapat anak. Tunggu 6 tahun tak ada anak, tuan-tuan. Akhirnya isteri dia mengandung. Lahir ni. Diaphragm ni tak ada. Tuan-tuan tahu tak diaphragm? Di antara paru-paru, jantung dengan usus. Diaphragm tak ada. Ni nurse kata apa? Pergi jumpa doktor. Doktor kata apa? Tak ada harapan anak kamu. Balik menangis. 6 tahun menanti. Ni abang kita ni. Ni abang kita. Azwat. Berapa lama? Ali orang lama ni. 9 tahun tak ada anak. 11 tahun dah. Ali banyak sedekah Ali. Kalau tak ada pun bini nikah lain. Ni tuan-tuan 6 tahun dapat anak tuan-tuan. Diaphragm tak ada pula. Menangis. Ayah saya kata apa? Ayah saya 84. Hang bulan ni dapat gaji. Dak lagi ayah weh. Gaji hang tu hang sedekah mu. Main dengan anak ni tuan-tuan. Sedekah semua gaji tu. Malam tu kami buat solat hajat. Buat baca Yasin tuan-tuan. Kemudian doktor kata apa? Kita try lah ambil tisu mana. Kita cover diaphragm ni. Operate tuan-tuan panjang tu ya. Alhamdulillah. Gaji dia ada sedekah. Apa dah? Semua ada sedekah habis. Semata apa? Anak. Rupa-rupanya tuan-tuan. Operation tu berjaya. Dan anak dia sekarang ni dah umur 11 tahun. Dah hafal 20 juzuk Al-Quran. Tak percaya. Ni bukti. Ni orang yang banyak bantu saya tuan-tuan. Tak ada duit. Saya panggil dia orang buat forum tempat saya. Alhamdulillah dapat duit. Dan juga ni Dr. Mia. Dia tuan-tuan, dia ceramah, dia habak kat datuk-datuk. Tuan-tuan nak bantu sekolah saya. Dia bawa mai, cek. Ni datin mana bagi kat ustaz. Ni orang macam ni. Mangkuk ayun juga. Mangkuk ayun apa? Profesor, Madya, Datuk, Doktor, Haji. Apa? Izhar Arif. Semua title dia punya. Sampai meluat aku dengar. Tapi banyak bantu kawan-kawan. Bawa mai 40,000 nak ustaz. Saya buat tuan-tuan surau tuan-tuan. Ustaz dapat pahala di atas surau tu tak siap ni. Ni Ustaz Selin tuan-tuan. Banyak pahala dia buat untuk sekolah saya. 4 juta dah. Pergilah tengok sekolah saya. Sekarang ni dia kata tempat dah elok dah.
Elok dah tuan-tuan, sekarang dah ada chalet, ada kolam renang, ada gelanggang archery memanah. Kita baru ni naik Johan Malaysia. Naik Johan Malaysia untuk hantar wakil ke Taiwan. Naik Johan Malaysia memanah. Baru ni Johan bola peringkat negeri Kedah Utara punya. Bukan saja hafal Quran, dan insya-Allah tahun ni 8 orang akan khatam 30 juzuk. Depa khatam Quran, ustaz dapat pahala tak dari sebab sumbangan tu? Ustaz dapat pahala. Dapat pahala tuan-tuan ni, kawan-kawan semua bantu. Tu sebab Ustaz Asilin kata kita bantu. Niat yang baik, insya-Allah pahala akan dapat. Sebab tu tuan-tuan yang ada SKI, nak cerita tak reti tuan-tuan, buat kita akan dapat. Macam kita lah ni nampak ni air ni. Saya bagi analogi. Tuan-tuan nampak air ni air apa? Mineral water, betul tak? Cuba tuan-tuan andai, air ini saya masukkan buah limau. Berapa biji? 2. Masuk lagi 3. Masuk lagi 4. Masuk lagi berapa? Masuk lagi berapa? Nak masuk lagi? 7 kepala otak hampa, mana buah limau saja aja. Ni nampak di buah limau kan? Buah limau kan air limau? Andai saya minum. Ya Allah, masamnya. Kenapa adik telan air liur? Kenapa tuan-tuan telan air liur? Ini air limau kah? Tidak. Tapi kenapa? Tuan-tuan pernah merasai air limau tersebut. Macam tu sedekah. Buat bang, kita akan rasa nikmatnya. Macam tu sembahyang. Orang pernah buat, dia akan rasa. Orang yang pernah sedekah, dia akan rasa nikmat. Nak cerita tak reti. Ibadat kena buat. Jangan, tak apa, takkan dapat. Nak cerita, wallahu alam, insya-Allah tuan-tuan, kita ada kaunter sedekah, zakat, kita ada sedekah, buatlah. InsyaAllah maintenance ni saya dapat maklumat 100,000 sebulan. Tuan-tuan seronok aja. Tapi siapa nak bayar? Ditanggung oleh masjid ini. InsyaAllah harap-harap program yang ada ni akan mengimarahkan masjid ini menjadi masjid yang hebat. Tuan-tuan, orang tak pergi Putrajaya sekarang, semua datang sini. Inilah satu kehebatan. InsyaAllah ada manfaat. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdullah Khairi. Satu pengalaman yang cukup indah yang telah dihuraikan oleh Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti macam saya sebutkan tadi, bahawa Zakat Negeri Sembilan dia ada juga buka ya laman web www.zakatns2u zakatns2u.biz. Zakat lain, Zakat Negeri Sembilan. Boleh bayar melalui online lagi tuan-tuan dan puan. Tak ada masalah. Bahkan kalau rasa payah sangat nak online, tuan-tuan boleh ke kaunter Zakat Negeri Sembilan, buka 7 hari seminggu. Tiap-tiap hari buka daripada pukul 8.30 sampai 4.45 petang. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita buatlah macam Ustaz Allah Khairi tadi dia cerita macam-macam tuan-tuan dan puan, sebab nak bagi semangat kat kita. Dengan cerita inilah membuatkan semangat. Itu sebabnya dalam kitab-kitab lama ada menceritakan tentang qisas, penceritaan-penceritaan ulama-ulama silam. Untuk apa? Untuk bagi semangat kat kita. Jadi begitu, insya-Allah tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala merahmati dengan apa yang kita buat pada malam ini. Dan yang paling penting saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan sebagai pengakhiran, 4 perkara untuk menjadikan negara kita, Negeri Sembilan ini khususnya, menjadi negeri yang hebat, negara yang hebat iaitu Malaysia. Pertama, kena ada adalatul umara. Kena ada pemimpin-pemimpin yang adil. Yang kedua, kena ada apa? Ulama. Ada amanatul ulama. Kena ada ulama-ulama yang amanah. Yang ketiga, kena ada sakha al-aghniya. Kena ada orang kaya yang pemurah. Macam masjid ni, alhamdulillah. Dan tuan-tuan perempuan juga. Yang terakhir, doa al-fuqara. Doa orang-orang fakir miskin, tuan-tuan. Jangan main-main. Doa orang fakir miskin akan menyebabkan kita bahagia dunia akhirat. Tuan-tuan perempuan, sebagai pengakhiran, ada satu cerita saya nak kongsi. Baru je berlaku kat saya. Saya pergi makan dekat satu kedai dengan geng-geng dekat Johor. Tengah-tengah makan tuan-tuan, budak-budak muda, biasalah kita dah dia tolong bawa saya pergi ceramah, bawa teman. Kita belanja dia orang makan. Jadi order lah, orang kata apa, ikan siakap besar tu, dan ada dua mangkuk. Jadi makanlah budak-budak muda ni. Kebetulan dekat satu meja depan ni ada seorang ibu dengan seorang anak kecil. Mungkin dalam umur darjah 3 atau darjah 4. Tengah-tengah makan, dia tengok ke kanan. Dia tengok ke kiri. Tempat kami makan, dia tengok ikan tu, tuan-tuan. Sebab apa? Tempat yang mak dia order paprik, mungkin ayam kot, paprik ayam dan juga telur dadah. Tuan-tuan, dia makan, dia tengok ikan. Dia makan, dia tengok ikan. Tuan-tuan, orang susah, tuan-tuan. Kita tengok muka tahu dah.
Tuan-tuan, saya nak makan tak lalu, makan sikit tengok dia. Makan sikit tengok budak tu. Tuan-tuan, saya pergi belakang bagi tahu dekat toke tu, orang Thailand tu, kata tolong buat satu ikan siakap yang sama macam saya, satu mangkuk, satu ekor, letak dekat meja kakak tu. Bil dia semua saya bayar, bil saya bayar. Ingat seorang ni. Saya pun tuan-tuan makanlah. Bila sampai datanglah ikan tu. Datang dekat ikan, saya tengok raut wajah ibu terkejut tuan-tuan. Bukan saya punya, bukan saya punya, bukan saya. Dia punya takut dia tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Ikan besar. Siapa nak bayar ni? Bukan. Anak dia tengok ikan tu. Dia tengok ikan, dia tak tengok dah orang yang bawa tu. Budak bang, budak bang. Kita tak tahu, kita rasa. Tuan-tuan perempuan rasa. Ni semua ni geng-geng makan tuan-tuan. Kita dah merasai. Orang susah tak rasa tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kata, saya pun terus cakap, kak tak apa kak, saya belanja. Ambil kak. Tak apa ustaz. Oh, dia kenal aku punya. Jadi saya kata, tak apa kak, saya belanja. Tak apa kak. Allah ustaz, terima kasih. Letak dia, budak tu terus terkam kak. Makan ikan, mak dia suap. Dalam tak nak separuh habis. Yang kami punya dah habis dah. Yang budak-budak muda yang datang dengan saya ni, adik-beradik Ya'juj Ma'juj je tuan-tuan. Habis dia makan tuan-tuan. Saya pun, tu pun kami berebut nak pergi bayar. Saya pergi sampai dekat kaunter, jangan ambil yang lain duit saya. Saya yang patut bayar sebab dia orang ni dah berkhidmat, dah tolong saya dah macam-macam sekali. Nak bayar, token kata apa? Ustaz, tadi dah ada orang datang bayar ustaz. Saya kata, siapa bayar? Dia tak bagi tahu ustaz. Dia bayar, dia balik. Masa tu ramai orang. Orang Johor tu tuan baik, pemurah. JDT. Minta maaf lah orang Kedah. Kalah lah. Nak macam mana? Orang Kedah. Sorry brother. Tapi tuan-tuan perempuan, dia bayar dah. Saya kira-kira, saya rasa tak kurang RM200 tuan-tuan. Tu ikan, baru tak masuk yang lain. Tuan-tuan, kita baru niat, Allah buka dalam itu. In tunfaq yunfaq alaih. Jadi tuan-tuan, percayalah janji Allah itu pasti. Janji manusia yang tidak pasti. Jadi tuan-tuan perempuan, mari kita sama-sama hidupkan majlis ilmu di Negeri Sembilan ini. Jadikan Negeri Sembilan bandar ilmu. Jadikan Negeri Sembilan negeri ilmu. Negeri orang yang ingat kepada Rasulullah SAW. Dengan adanya selawat perdana, dengan adanya program-program agama, bagi sokongan tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan berjaya. Terima kasih kepada Datuk Pengerusi Majlis Agama yang bagi sokongan. Bukan senang orang besar-besar nak turun tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita doakan semuanya diburahkan rezeki, dipanjangkan umur. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kami bertiga. Terima kasih Ustaz Asdin, terima kasih Ustaz Abdullah Khairi, terima kasih semua penganjur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.